Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita setelah 2 siri kita terhenti. Saya ke Uzbekistan kerana ada program kerajaan Uzbekistan. Kebetulan dia lantik saya sebagai, banyak tahun dah lantik, sebagai duta pelancongan Islam Uzbekistan. Bukan ada gaji pun, tapi dia lantik. Di setiap kali ada program di Uzbekistan, dia jemput saya pergi ya. Dan adalah siri-siri pertemuan dan seumpamanya. Demikian juga apabila ada tokoh-tokoh mereka datang ke Malaysia ni, dia juga akan berjumpa dengan saya. Sebab tu tuan-tuan tengok hari tu ada Imam Uzbekistan mari ke Perlis dan seumpamanya. Gubernur dia bila datang ke Malaysia, dia akan buat pertemuan dengan saya. Dia kerana program tersebut. Selepas balik daripada Uzbekistan, saya pergi ke, letak beg sehari, pergi ke Abu Dhabi kerana ada persidangan Peace Conference, persidangan peace lah, salam yang dibuat oleh Syekh bin Bayyah. Banyak hari lah, jadi skip kuliah 2 kali. Tapi tak apalah, lagipun saya tahu tuan-tuan semua sibuk berkempen. Jadi oleh kerana tu nak bagi peluang tuan-tuan berkempen, jadi kita 2 kali tak ada kuliah. Dan besok tuan-tuan ramai yang balik kampung dah, kerana nak pergi mengundi. Sebelum kita bincang depa nak pergi mengundi ni, kita baca hadis kita ni dulu. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ahmad. Dia sebut dikeluarkan oleh lima rawi berkenaan. Al-Imam Ibn Majah rahimahullah, dia ada sunan, Sunan Al-Kubra dan Al-Mujtaba. 2 sunan dia. Sunan Al-Kubra yang besar, Al-Mujtaba tu dia telah saring hadis-hadis daripada Al-Kubra yang dimasukkan ke dalam Sunan Al-Mujtaba ataupun Sunan As-Sughra. Hadis ini hasanahu At-Tirmidzi, bermaksud Al-Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini, yakni menilainya sebagai hasan. Hadis daripada Huzaifah ibnul Yaman, katanya salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al. Tidaklah berlalu dengan baginda. Dia bahasa ni, dia punya lenggang bahasa Arab tu.
Maksudnya tidaklah dia melalui ayat lah, tidaklah berlalu ayat rahmat kepada baginda, melainkan waqafa indaha, dia terhenti padanya, yas'al, yakni meminta rahmat daripada Allah Ta'ala. Dia minta rahmat. Bila lalu ayat rahmat, berhenti. Dia minta doa supaya diberikan syurga, diberikan rahmat, diberikan kurniaan. Wala ayatu azabin, tidak lalu ayat azab, illa ta'awwadha minha, melainkan minta berlindung daripada azab. Ini dia kata salat Huzaifah ibn Yaman, dia salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal ahli di dalam hadis-hadis, dia panggil hadis-hadis fitan. Hadis-hadis yang membicarakan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Huzaifah ni dia punya kecenderungan dia punya minat dia minat hadis-hadis ni. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, dia bagi fokus lebih. So banyak benda-benda yang sahabat sendiri apabila Nabi tidak ada bertanya kepada Huzaifah, kerana Huzaifah ada collection pada hadis-hadis yang mana membicarakan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Dia panggil al-fitanu wal malahim, fitnah dan kejadian-kejadian yang berbagai-bagai yang akan menimpa manusia pada akhir zaman. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Huzaifah kata, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan selainnya, kata Huzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Hadis panjang tapi saya nak sebut kepala dia itu saja. Dia kata adalah dulu manusia ni bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang benda-benda baik, dan aku bertanya tentang perkara yang jahat, perkara yang maksudnya perkara yang buruk. Orang tanya tentang kebaikan, aku tanya tentang keburukan. Makhafatan an yudrikani, kerana aku bimbang kejahatan itu menimpa aku. Jadi dia punya soalan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang seperti itu. Dan hadis-hadis fitan bukan saja diriwayatkan oleh Huzaifah, diriwayatkan oleh orang-orang lain jugalah. Tapi Huzaifah ni dia minat hadis-hadis ni. Sebab itu kita bila baca, ulama-ulama dia himpunkan hadis, himpunan-himpunan khas hadis seperti Abu Nuaim dan juga seperti Al-Imam Ibn Kathir yang menghimpunkan kitab-kitab tentang al-fitan wal malahim, fitnah dan kejadian-kejadian yang akan menimpa, yang akan berlaku pada akhir zaman, yang juga ada juga dalam kitab-kitab sahih Al-Bukhari, Muslim dan selain kitab-kitab sunan yang lain yang sebut bab ini. Banyak, kerana Nabi SAW memberikan amaran tentang apa yang akan berlaku tentang akhir zaman. Sebab apa? Kena akhir zaman orang keliru. Nabi kata dalam hadis Muslim, Nabi kata badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dalam sebahagian riwayat bi'aradin minad dunya yasir, sebahagian bi'aradin minad dunya qalil. Nabi kata bersegeralah kamu kepada amalan, kerana akan datangnya fitnah kaqita'al lailil muzlim, seperti mana malam yang gelap, potongan-potongan malam yang gelap. Yang ni keliru orang semua, tak tahu nak buat keputusan, orang keliru kerana banyaknya fitnah. Sehingga Nabi kata yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, maka seorang itu paginya mukmin, petang menjadi kafir. Pagi elok mukmin dia, petang keliru dah dia macam-macam.
Tadi semayang subuh elok, petang mari dia minta noh lah. Tak minta ke Allah Ta'ala dah, mula minta kat apa, pokok kat wali kat apa. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Kita tengok keliru. Tadi tengok semayang zikir subhanallah la ilaha illallah, tapi bila nak berdoa tu dia tak pergi berdoa ke Allah Ta'ala, pergi minta kepada selain Allah Ta'ala, tok wali lah semua dah kat depa. Wa yumsi mu'mina wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Petang mukmin, pagi menjadi kafir. Keliru orang. Yubi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan habuan daripada dunia. Nampak macam hebat agama, tapi jual agama. Ini adalah perkara-perkara yang Nabi SAW ingatkan tentang hal-hal yang berlaku pada akhir zaman. Hadis di dalam hadis Abu Hurairah disebut bahawasanya inna amama ad-dajjal sinina khadda'ah. Sebelum kedatangan Dajjal, tahun-tahun yang menipu. Orang tertipu tahun-tahun. Keliru manusia. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq. Dibenarkan padanya orang yang dusta dan didustakan padanya orang yang benar. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dikatakan khianat orang yang, dikatakan amanah orang yang khianat, dan dikatakan khianat orang yang amanah. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah, dan bercakap pada masa itu ar-ruwaybidah. Sahabat tak tahu ruwaybidah apa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan selainnya. Sahabat, wa man ruwaybidatu ya Rasulullah? Ruwaybidah apa wahai Rasulullah? Nabi kata, al-fuwaisiq yatakallamu fi amri al-'amah. Orang fasik yang kecil, fasik itu satu hal lah, tapi fasik pun fasik yang koman lah, cikai lah, fasik yang kecil bercakap dalam urusan orang ramai. Dalam riwayat lain, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amri al-'amah. Orang yang selekeh tapi cakap dalam benda besar. Selekeh lah, tak ada ilmu pengetahuan, tak ada latar pengetahuan yang baik, bercakap perkara-perkara yang besar. Hak benda besar dia cakap yang selekeh, itulah ramai pula pergi viral, pergi ikut dia. Nabi SAW ingatkan kita tentang fitan. Tak apa, kita balik pada Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah kata, hadis ni sebenarnya, asal hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya baca yang penuh hadis ni. Kata Huzaifah, salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah, pada satu malam. Maksudnya bukan dia solat dengan Nabi ni secara dia dengan Nabi ya. Ni solat sunat lah. Kalau solat dia Nabi di masjid, tentulah solat jemaah, tentulah orang lain pun tahu. Ni cerita antara dia dengan Nabi. Dia ikut Nabi. Satu Nabi solat malam, dia pun solat. Bila Nabi solat malam, dia kata faftatahal baqarah. Nabi lepas salat, lepas Nabi takbir, baca Fatihah semua, Nabi baca surah Al-Baqarah. Panjang surah Al-Baqarah kan? Lepas Nabi baca surah Al-Baqarah, dia tengok Nabi baca surah Al-Baqarah,
Dia duduk di belakang ikut. Faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Aku duk kata mungkin 100 ayat Nabi rokok kot. Summa madha, dah 100 ayat tak rokok lagi. Ni sembahyang sunat Nabi. Faqultu yusalli biha fi rak'ah. Aku kata mungkin Nabi baca bagi habis kot satu rakaat. Fa madha, habis dah surah Baqarah tu Nabi tak berhenti lagi. Pasal dia ikut hak sunat. Kitab imam ni kalau di masjid hak wajib dia tak boleh buat macam tu lah. Yang ni sembahyang sunat. Macam kita sembahyang tarawih kata apa tu imam baca panjang. Ni sembahyang sunat. Tak mau sembahyang tak apa lah. Sembahyang fardu dah kita memang kena ikut. Sembahyang sunat dia sembahyang malam Nabi sembahyang. Faqultu yarka' biha. Aku agak-agak cukup habis satu surah Baqarah ni Nabi rokok. Dia kata summa iftataha an-nisa faqara'aha. Habis surah Baqarah Nabi baca surah An-Nisa. Dia ada ikut belakang. Summa iftataha Ala Imran faqara'a. Kemudian Nabi baca summa iftataha Ala Imran faqara'aha. Kemudian Nabi baca Ali Imran dan Nabi buka surah Ali Imran dan Nabi baca Ali Imran. Riwayat ni sama ada rawi ataupun Huzaifah sendiri meriwayatkan dengan sebenar riwayat. Sepatutnya surah lepas Baqarah ialah Ali Imran. Tapi dalam riwayat ni dia kata Nabi baca An-Nisa dulu, lepas baru Ali Imran. Bagi mereka yang melihat memegang riwayat ni, dia menyatakan boleh juga kadang-kala satu orang apabila semayang dia tak baca Quran tu secara ikut tertib surah. Maksudnya surah yang awal tu dia lewatkan, yang lewat tu dia ke depan sikit. Tapi jangan tak ikut tertib ayat. Ayat kena ikutlah surah tu. Kerana surah An-Nisa ni sepas daripada Ali Imran, tapi dalam cerita ni An-Nisa dulu baru Ali Imran. Wa yaqra'u mutarassila. Nabi baca secara lanjut, pelan-pelan. Maksud bukan pelan, maksudnya tak gopoh. Dahlah baca surah panjang-panjang, tak gopoh. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Bila lalu kepada ayat yang tasbih, fasabbih, dia pun subhanallah. Dia sebut dia pun tasbih. Idza marra bi su'al sa'al. Apabila lalu ayat-ayat yang minta, ayat-ayat doa, Nabi pun baca doa. Nabi baca doa. Wa idza marra bi ta'awudz. Apabila lalu dengan benda-benda minta jauh daripada azab neraka dan seumpamanya, Nabi pun minta a'udzubillah minan nar. Tu solat malam Nabi. Thumma raka'a fa ja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Kemudian Nabi rokok dan Nabi baca subhana rabbil azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Adalah rokok baginda tu malam tu dekat nak sama masa berdiri tu. Dia sebenarnya kalau kita tengok riwayat-riwayat ni macam rokok panjang pada sujud. Summa qala sami'allahu liman hamidah. Kemudian Nabi sebut sami'allahu liman hamidah. Summa qama tawilan qariban mimma raka'. Kemudian Nabi berdiri lama, lebih kurang macam rokok juga. Lepas sami'allahu liman hamidah berdiri panjang. Summa sajad. Kemudian Nabi sujud. Subhana rabbiyal a'la. Dalam riwayat-riwayat ni dia tidak sebut wa bihamdi. Walaupun ada riwayat Abu Daud sebut bihamdi, maksudnya subhana rabbiyal a'la. Jadi seorang tu kalau baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la juga adalah bacaan di dalam.
Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, adalah sujud Nabi itu tak hampir sama panjang dengan berdiri Nabi. Hampir sama panjang dengan berdiri Nabi. Jadi ini solat yang mana Nabi solat ni, solat apa? Solat malam. Para ulama bincang tentang hadis ni. Hadis ni bahawasanya dia menceritakan tentang bila kita salat, kita tadabbur ayat. Kita baca satu-satu ayat. Kita baca ayat, kita lalu ayat syurga, kita minta Allahumma inni as'alukal jannah. Neraka kita Allahumma inni a'udzubika minan nar. Mari ayat ilmu, Rabbi zidni ilma. Mari ayat rezeki, minta semua. Itu cara Nabi solat dia dah. Cumanya para ulama bincang, yang ni nak buat masa solat fardu ke solat sunat saja? Sebab dalam kisah ini ialah bagi solat sunat, nawafil, solat nafilah. Kesimpulan dari para perbincangan para ulama, mereka semua sepakat sunnah kita buat benda ni di dalam solat sunat. Yang ni tak ada masalah. Pasal hadis ni hadis solat sunat. Cumanya apabila tiba masalah solat fardu, di kalangan mereka menyatakan solat fardu tak dibuat. Tak buat. Sebab sahabat-sahabat yang lain yang solat dengan Nabi di masjid tak bawa cerita ni. Artinya tak ada cerita Nabi buat benda ni dalam solat fardu. Nabi buat hal ni di dalam solat sunat. Cuma kalau ada kita buat juga, kita sembahyang insya seorang-seorang, lalu ayat neraka, na Allahumma inni a'udzubika minan nar, taklah batal. Taklah batal. Cumanya kalau ditanya Nabi tak buatlah. Kalau dia buat, maka dia buat pun tidaklah membatal, kerana solat sunat ataupun solat fardu di segi hakikatnya solat sama saja tabiat dia. Mungkin Nabi tak buat solat fardu sebab Nabi solat fardu berjamaah. Kalau Nabi buat macam ni panjanglah. Panjanglah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Setiap ayat Nabi mutarassilan, Nabi baca secara perlahan, Nabi baca secara lanjut, baca secara tidak gopoh di dalam solat. Ini satu hal di dalam hadis. Cumanya nanti tuan-tuan kan kata, kita ni yang tak hafal panjang-panjang ni susahlah. Boleh tak kita nak sembahyang qiyamul lail, tahajud, yang kita hafal alhaakumut takatsur saja, baca alhaakumut takatsur berpuluh-puluh kali, yang itulah ayat yang kita faham dan kita pun khusyuk bila baca? Boleh tak? Boleh. Kerana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Abu Dzar dia meriwayatkan, dia kata inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayah faraddadaha hatta asbah. Nabi baca ayat ni, Nabi diulang ayat ni sampai subuh. Bayangkan Nabi berapa jam sembahyang, diulang sampai subuh. Apa dia ayat tu? In tu'azzibhum fa innahum ibaduk fa in taghfir wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi ulang surah Maidah, im tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Jika kau azabkan mereka, mereka itu hamba-hambamu.
wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika kau ampunkan mereka, engkau itu aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana, tak mengurangkan keagunganmu. Kata Abu Dzar, Nabi ulang satu ayat ni sampai subuh dalam salat. Maksudnya seseorang boleh mengulang-ulang ayat kerana insan bila kita salat, ada hari tertentu ayat tertentu sangat menyentuh perasaan kita, tersentuh perasaan kita. Kita lalu ayat tu, kita sebab. Macam Nabi lalu ayat ni, Nabi sebab. Nabi ingat umat dia. In tu'azibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau azabkan mereka, mereka tu bukan orang lain, hamba-hambamu juga. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika kau ampunkan mereka, engkau itu azizul, al-azizul hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Bukan kerana engkau lemah. Nabi ulang. Sehingga apabila subuh, Abu Dzar dia kata, qultu ya Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhihi al-ayah hatta asbaht. Rasulullah, kau baca ayat ni berulang-ulang sehingga subuh. Abu Dzar tanya, apa sebab Rasulullah kau ulang ayat ni? Nabi kata, inni sa'altu rabbi asy-syafa'ata li ummati. Aku minta kat Tuhanku syafaat untuk umat aku. Nabi kesian ke kita. Inni sa'altu rabbi asy-syafa'ata li ummati. Aku minta daripada Tuhanku syafaat kepada umatku. Fa'a'taniha. Tuhanku bagi syafaat tu. Wahia nailatun insya-Allah, dan dia akan dicapai, kata Nabi, insya-Allah, man lam yusyrik billahi syai'a, sesiapa yang tak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Nabi ulang. Dalam kisah riwayat Al-Hasanul Basri, dia salat, dia ulang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, nescaya kamu, jika kamu kira nikmat Allah, nescaya kamu tak termampu menghitungnya. Dia ulang ayat tu sampai ke subuh. Ayat tu touching, sentuh perasaannya. Sebab itu kita pun bila lalu ayat-ayat ketika salat malam yang menyentuh perasaan kita, kita boleh ulang. Mungkin sampai 100 kali, 200 kali pun. Selagi mana setiap kali kita ulang tu terasa kita makna ayat itu. Makna ayat. Bahkan di kalangan tabi'in, di kalangan salaf, ada yang ulang satu malam, alhaakumut takatsur. Ini dia sebut tadi. Telah melalaikan kamu at-takatsur, membanyak-banyakkan harta, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu melawat ke kubur. Dia ulang sampai pagi. Maksudnya apa? Artinya, jika orang tu tak banyak menghafal Quran pun, tapi dia ada ayat surah yang dia hayati, dia dapat menikmati nikmat qiyamul lail. Para ulama, termasuklah mazhab Syafi'i,
Dalam mazhab Hanafi tidak, dalam mazhab Syafi'i membenarkan untuk siapa yang tidak menghafal Al-Quran untuk membacanya daripada mushaf. Cumanya dahulu mereka timbul, kalau nak baca dia mengganggu cara solat kerana dia akan pegang mushaf. Sebab itu mereka sebahagiannya memakruhkan. Tapi hari ini orang ada dengan stand, boleh letak Quran besar dia boleh tengok. Walaupun dalam mazhab Hanafi tidak dibenarkan, tetapi dalam mazhab Malik ada kaul yang memakruhkannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hanbali ia membolehkannya. Cuma mereka bincang adakah khusus untuk sunat seperti mana Zakwan yang mengimamkan salat untuk Aisyah radhiyallahu anha, ataupun merangkumi juga semayang fardu. Secara umumnya difokuskan kepada semayang sunat dahulu. Semayang fardu, faqra' ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Tapi yang penting saya nak ceritanya, waktu tu salat dah lalu. Hari ini kita sentuh tentang salat. Tuan-tuan, sebahagian ulama salaf kata, kalau tak ingat, kalau tidak kerana adanya malam, aku tak rasa lagi ingin hidup di dunia ni. Kerana mengingatkan malam tu adanya boleh bangun tahajud dan qiyamul lail. Bagi orang-orang yang sesiapa saja yang melazimi qiyamul lail, melazimi tahajud, dia akan mengetahui nikmat tahajud. Allah suruh, macam saya sebut, istighfar disuruh oleh Allah. Sentiasa kita istighfar. Tapi ada keistimewaan istighfar pada waktu tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Sebab itu di kalangan para salaf, di kalangan mereka seperti Waqi' bin Jarrah umpamanya, apabila dia salat, habis dia baca Quran, dia berhenti, habis itu dia duduk, dia istighfar sehingga habis waktu. Istighfar tu sendiri besar fadilatnya, memohon keampunan kepada Allah. Pada waktu biasa pun besar fadilatnya. Rezeki Allah beri kelapangan dalam hidup, dimudahkan urusan. Ini kan pula istighfar pada waktu sahur. Siapa yang melazimi istighfar 500, 600, 700, 1000, sebanyak yang dia mampu, dia akan menikmati satu keajaiban nikmat perasaan yang dikurniakan oleh Allah kepada orang yang beristighfar, bertahajud dan beristighfar pada waktu-waktu itu. Dilapangkan dada. Kita lalui hadis-hadis Nabi SAW yang seperti ini, maka mudah-mudahan kita semua membaca. Satu lagi ialah bacaan ni. Saya nak sebut dengan bacaan. Orang ni kadang-kadang bila dia istighfar, ada dua, kita ni boleh ingat Allah, ingat dan fikiran kita dan jiwa kita sebut subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Kalau kita istighfar tanpa kita sebut pun istighfar juga, subhanallah tanpa sebut pun tasbih juga. Tapi dia tidak lebih afdal daripada keluar perkataan itu dengan mulut kita. Kerana Nabi SAW menyebut, Allah menyatakan, ana inda abdi ma zakarani wa taharrak bi syafatahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Bukhari meriwayatkan juga hadis ini secara ta'liq. Aku bersama dengan hambaku selagi mana dia mengingati aku dan bergeraknya bibir mulut dia kerana aku. Sebab itu apabila kita tasbih, tahmid, istighfar, kita sebut la haula wala quwata illa billah, kita sebut ya hayyu ya qayyum, kita sebut ya zal jalali wal ikram, taharrak, bergerak mulut kita.
ana ma'abdi ma zakarani wa taharrak bi syafatah. Aku bersama dengan hamba-Ku selagi mana dia ingat aku, dan bergeraknya kedua bibir mulutnya kerana aku. Maka gerakkan bibir kita walaupun kita seorang-seorang. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini. Dan hadis ini juga yang akhirnya ialah yang saya sebut tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tabiat baginda meringankan solat apabila berjemaah dan memanjangkan solat apabila solat sunat bersendirian. Wallahu a'lam. Habis kita punya ni, kita buka pada soalan. Tuan ada soalan? Sebelum tuan-tuan cakap, tuan-tuan ada soalan? Tak ada, saya nak jawab dah dua benda. Saya nak cakap satu dua perkara sebab tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan jadi calon kan. Saya nak cakap tentang dunia, satu bab yang penting daripada akidah. Bab itu menjelma sehingga bab itu menjadi bab fiqh, dan kemudian dia menjelma di dalam kehidupan kita, di dalam urusan muamalat. Iaitulah bab yang tuan-tuan akan lalui ini, iaitu bab pemilihan. Bab pemilihan, saya nak pergi pada akidah dulu. Ahli-ahli ilmu di dalam ilmu akidah ataupun aqaid, mereka bincang satu perkara sejak dulu, iaitu manusia ni dia sebenarnya mukhayyar atau musayyar. Dia panggil al-insanu musayyar am mukhayyar. Manusia ini dia musayyar, maksudnya dia ditentukan. Kenapa kita mari masjid malam ni? Kerana Allah tentukan kita mai masjid. Pasal apa ada yang tak semayang Isya? Kerana dah ditentukan dia tak semayang Isya oleh Tuhan. Adakah itu? Ataupun manusia ini mukhayyar? Mukhayyar maksudnya manusia ni diberi pilihan. Kau nak mai semayang, kau jadi orang yang bersemayang. Kamu tak mau semayang, kamu jadi orang yang tak semayang. Debate tentang isu ni telah menyebabkan timbulnya berbagai-bagai mazhab pemikiran dalam, orang putih kata teologi, school of theology, telah menyebabkan timbulnya berbagai-bagai mazhab pemikiran atau di dalam akidah. Walaupun buku-buku dalam ajaran aliran kalam dia kata di dalam ilmu kalam, dia orang kata ilmu kalam, tapi dia aqaid sebenarnya. Tentang kenapa mereka berbahas? Kerana soal nas dan soal beberapa pegangan akidah, sehingga timbul, tuan-tuan dengar ada mazhab Jabariyah, ada mazhab Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada macam-macam aliran. Satu aliran dia kata manusia ini, saya ambil yang Jabariyah dulu. Dia kata manusia ini musayyar. Musayyar ni dia dah ditetapkan. Pasal apa tak semayang? Pasal Tuhan tetapkan dia tak semayang. Pasal apa dia kafir? Kerana Tuhan telah tetapkan dia kafir. Pasal apa dia beriman? Tuhan tetapkan dia beriman. Kenapa mereka bahaskan hal ini? Kerana mereka nak menentukan satu perkara, iaitu Allahu khaliqu kulli syai'.
Allah adalah pencipta segala-galanya. Tentulah juga Allah pencipta perbuatan manusia. Baik dan buruk dicipta oleh Allah. Jadi semayang tak semayang, Allah yang cipta. Jadi Allah cipta perbuatan itu. Dan Quran menyatakan yahdillahu man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha. Dia menyesatkan juga siapa yang dia kehendaki. Jadi segala amalan ni Tuhan tentukan. Habis syurga neraka, dia pada ajaibat. Syurga neraka pun, kalau dia bubuh dalam neraka pun dia punya hak, dia bubuh dalam syurga pun dia punya hak. Kita memang tak ada pilihan. Macam orang tua-tua setengah orang, hak layak buruk dia kata kita, awak dah tak sembahyang, aku ni luh mahfuz kata, dah tetap dah kat luh mahfuz jenis tak sembahyang. Ada mangkak macam tu kan. Ini satu mazhab di dalam aqaid. Pada sambung mana tadi? Oh, mazhab kedua. Mazhab kedua dia banyak mazhab, tapi saya nak sebut dia banyak, tapi saya nak sebut pecahan yang dua yang utama. Dia kata tak, manusia dia ada mazhab yang ketiga. Ini yang timbul tentang qaul Asy'ariyah dan seumpama nanti. Mazhab yang kedua dia menyatakan manusia ini mukhayyar. Manusia diberi pilihan. Kalau dia nak pilih yang baik, dia dapat yang baik. Dia nak pilih yang tak baik, dia dapat yang, dia boleh buat yang tak baik. Alasan mereka, kalau manusia tak dapat pilihan, untuk apa Allah hantar Rasul? Kalau dah tetap dah. Untuk apa Rasul berdakwah kalau sudah ditetapkan? Bagi menjawab persoalan yang timbul, habis itu perbuatan jahat yang berlaku, kalau Allah Subhanahu wa taala yang berlaku perbuatan tak kira baik orang semayang, orang puasa ataupun orang buat maksiat, perbuatan tu siapa yang cipta? Jadi perbuatan tu Allah yang cipta. Jadi kalau Allah yang cipta perbuatan tu untuk diri dia, untuk diri yang orang berkenaan, bagaimana nak jawab bahawasanya orang itu ada kebebasan? Lagi mereka berdebat dalam masalah ni. Timbul mazhab yang kata, tak, jahat Tuhan tak cipta, baik saja Tuhan cipta. Ini timbul masalah. Artinya kalau jahat Tuhan tak cipta, payahlah, kerana Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala-galanya. Ini timbul mazhab pemikiran di kalangan Judaism, Christianity, semua nak jawab persoalan ni. Jahat, benda jahat dalam dunia ni siapa cipta? Kerana Allah ini adalah kebaikan yang mutlak, the absolute creator, pencipta yang mutlak dan kebaikan yang mutlak. Tapi jahat ni siapa yang cipta? Mereka kata untuk jawab jahat ni, jahat pada nisbah, persetubuhan, dia tak ada jahat yang baik. Kalau orang itu berkahwin, dia baik. Kalau orang tu tidak berkahwin, dia jahat lah. Kerana itu terletak kepada penilaian manusia itu sendiri. Kejadian itu, kejadian Allah menciptakan perbuatan itu. Macam Allah jadikan malam matahari terlindung pada waktu. Bila matahari terlindung, datangnya kegelapan. Terlindungnya matahari itu satu kejadian. Tak ada baik, tidak, dia satu kejadian. Yang rasa gelap, yang tak baik itu kita lah rasa tak baik, pasal gelap untuk kita. Debate ni panjang. Cuma saya nak ringkasnya ialah Ahli sunnah dia nak mengekalkan perbuatan semua Allah cipta. Tapi Allah jadikan awak memilih yang baik, aku bagi yang baik. Awak pilih yang jahat, aku bagi yang jahat. Jadi berdasarkan kepada niat. Let's say kita pilih yang baik. Ada tak kalau kita pilih yang baik tapi kita tak dapat buat yang baik tu? Ada tak? Ada.
Ada tak orang yang nak main masjid pada malam ni dia tak dapat datang? Bukan kerana dia malas, mungkin kerana dia sakit. Tapi kalau kerana dia sakit dia tak dapat datang, sedangkan dia niat nak datang, dia dapat pahala seperti orang yang datang. Itu keadilan Allah. Ada tak orang nak pergi haji tak dapat pergi haji? Ada. Tapi kalau dia tak dapat bukan kerana pilihan dia, tapi keadaan menyebabkan dia tak dapat, dia mendapat pahala seperti orang yang pergi haji. Itu keadilan Allah. Tapi kalau satu orang tu niat nak membunuh, bukan sekadar lintasan, dia bawa parang nak pergi bunuh orang tu, tiba-tiba orang tu tak ada di rumah. Kalau ada memang dia bunuh. Dia dapat dosa membunuh. Tapi dia tak bunuh lagi, dia ada niat pun dia dapat. Kerana itu bukan waham, itu bukan ham, itu bukan ham, itu niat, azam. Sebab tu Nabi kata, al-qatilu wal maqtulu kilahuma finnar. Yang membunuh dan yang kena bunuh, kedua-duanya masuk neraka. Sahabat kata, hadzal qatil fama balul maqtul. Yang ni bunuh memang masuk neraka, pasal apa yang kena bunuh pun masuk neraka juga? Nabi kata, kana harisan ala qatli akhihi. Kerana dia pun bercita-cita nak bunuh saudara dia. Cumanya tak dan ke dia, orang tu dulu bunuh. Sebab tu Allah adil. Okey. Itu soal pemilihan. Manusia ni artinya Allah bagi peluang untuk dia pilih. Tapi pilihan di dunia sentiasa terhad. Saya nak bawa cerita lain pula tuan-tuan. Tuan-tuan beli barang. Lepas kuliah saya ni, tuan-tuan misalnya keluar pergi kedai. Pergi ke restoran nak makan. Kedai lah. Kat Kangak ni. Kita bawa isteri ke kawan, hari ni hampa nak makan apa makan. Bebas memilih. Member kita pun okey. Saya nak tanya, adakah benar bila kita kata dia bebas memilih menu, dia bebas ataupun dia terikat dengan menu yang ada saja? Dia terikat dengan menu yang ada. Betul tak? Kita pergi, oh bebas ni, saya nak pergi kedai ni western ke apa, nak sushi satu. Ni sushi pagi esok manggil dia kata. Dia kata bebas boleh pilih. Kita tidak bebas memilih. Sebenarnya kita hanya bebas memilih dalam yang ada tu sajalah. Manusia terlupa, dia rasa dia benar-benar bebas, dia tak bebas. Kita pergi ke supermarket nak beli barang, beli sabun ke, shampoo ke, beli ni orang perempuan ni beli lotion ke apa ke. Dia kata, suami dia kata, ambil lah apa pun, hari ni nak beli apa pun beli, aku belanja. Bila suami dia kata macam tu, hakikatnya dia bukan boleh beli semua, dia hanya boleh beli benda yang ada di dalam tu saja. Kerana ruang pemilihan manusia itu terhad dengan apa yang ada dalam menu saja. Macam tuan-tuan nak milih pilihan raya ni, hampa nak pilih siapa, hampa pilih pilihan raya ni, bukan boleh. Kita kena pilih dalam senarai nama. Buat kotak baru kat bawah lah, nama hang tak ada, aku buat nama hang kat bawah. Tak boleh. Tuan-tuan faham maksud saya? Yang katakan kebebasan memilih, yang kata demokrasi bebas, bukan pilih hak dua ada tu je lah. Ada 3 orang, boleh pilih 3 tu lah. Member baik kita main-main lah. Aku ingat nak pangkau hang tadi, mungkin nama hang tak ada. Bila aku berdaftar lah, tak boleh. Kemudian apabila kita pergi untuk memilih, kita pergi di dalam kedai untuk nak pilih, katalah shampoo ataupun kita nak pilih sabun umpamanya. Siapa yang menentukan pemilihan kita? Suami kita kata pilih mana-mana shampoo yang nak. Adakah kita yang memilih shampoo itu dengan pemilihan kita? Ataupun walaupun kita kata aku pilih yang aku
Suka, sebenarnya suka kita itu telah ditentukan oleh pihak yang lain. Pihak yang lain tu apa? Mungkin iklan. Banyak sangat duk tengoklah handphone ni, kita pun kata aku pilih brand A. Pasal apa beli brand A? Tak tahu, tengok duk net iklan banyak, bagus kot. Kita tak pilih mengikut kehendak kita, tapi kita mengikut kehendak orang yang kempen kepada kita. Kehendak kita, kita nak pilih yang terbaik, tapi kita pun tak tahu yang terbaik. Melainkan kita survey, kita pandai, kita kaji. Macam itulah tuan-tuan di dalam dunia ni, termasuk di dalam pilihan raya yang tuan-tuan nak terlibat ni. Siapa yang tentukan untuk kita pilih? Pasal apa yang pilih dia? Tak tahu, member aku kata pangkah dia. Ataupun kita telah pergi pangkah satu orang tu, setelah kita analisa, dia ni sekian-sekian, kita tengok background dia, dia ni sekian-sekian, kita buat perbandingan, baru kita pilih. Ketika itu pilihan kita. Kalau setakat member kita kata, bos parti kita kata, kita belum lagi orang yang benar-benar bebas memilih di dalam senarai. Itu pun dalam senarai. Saya sebut hal ni bukan pasal pilihan raya. Saya nak betulkan cara fikir orang yang rasa dia di dalam demokrasi kita bebas memilih. Sebenarnya kita bukan bebas memilih. Kita pilih senarai yang ada. Senarai yang ada dalam negara ni, bagi saya, bukan senarai yang terbaik. Senarai yang kurang buruk di kalangan yang buruk-buruk dalam banyak keadaan. Tak maaflah calon-calon kan. Kok ada yang baik itu tak apalah. Kalau dia rasa dia senarai yang baik, dia jangan marahlah. Saya sebut umum. Dalam banyak keadaan itu. Yang ni ada masalah, yang ni ada masalah. Tuan-tuan tengok, saya sebut 7 golongan yang jangan diundi tu. Calon yang undi tu, kebanyakan kita pergi mana, calon lebih kurang tu saja. So, datangnya peranan agama. Agama kata apa tentang pemilihan? Politik adalah sesuatu yang termasuk di dalam muamalah. Muamalah maksudnya agama begitu luas. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka, mereka syura di kalangan mereka. Tapi agama tak bagi tahu nak syura tu nak buat meja bulat ke, 12 orang ke, 40 orang ke, satu parlimen ke. Agama tak bagi tahu. Allah suruh kita makan, dia tak bagi tahu makan nasi mandi ke, makan nasi goreng ke, makan nasi lemak. Dia suruh makan yang halal saja. Up to you. Dunia ni luas. Politik juga demikian. Siapa pun boleh pilih siapa saja, selagi mana tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Kerana al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dalam suatu hal itu dibenarkan. Nah, muamalat. Maka tak boleh mana-mana parti kata pilih dia berarti agama. Tak boleh. Kalau pakai hak lambang saya ni, siapa pakai pilih hak lambang saya, dia dapat pahala. Dia tak boleh. Siapa pilih lain daripada lambang saya, dia masuk neraka ke? Tak boleh. Tak boleh. Guna argumen lain. Jangan guna argumen tu. Jangan guna argumen tu. Bukan saya anti mana-mana parti, tapi jangan guna argumen tu. Pasal ni soal muamalah, dia luas. Macam kita pergi di kedai nak makan nasi. Kita pergi kedai ada nasi mandi, ada nasi ni. Sunatnya makan nasi mandi sebab dia Arab. Tak boleh. Tak ada. Kalau dia makan nasi lemak ke, dia makan nasi mandi ke, sama ya. Cuma kalau dia makan bawang banyak, makruh dia hadir ke masjid kalau bau busuk. Itu saja. Parti macam tu juga. Calon politik macam tu juga. Maka semua orang pilih senarai-senarai yang mana tak bercanggah sahaja. Dalam muamalat, kita tak tanya apa dalil boleh makan ayam. Tak tanya.
Apa dalil boleh makan ikan talapia? Kita tak tanya. Apa dalil boleh makan sayur sekian, boleh makan haiwan sekian? Tak tanya. Kita hanya tanya apa dalil tak boleh. Dalam ibadat kita tanya apa dalil awak solat macam ni. Dalam muamalah apa dalil boleh pakai baju Melayu? Apa dalil boleh pakai baju Chongsam Cina? Tak payah tanya. Kalau orang tanya, kita kena tanya dia balik, apa dalil tak boleh pakai? Dalam politik juga sama, kita hanya tanya apa dalil tak boleh. Jangan tanya apa dalil boleh. Karena ia soal kehidupan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan pilihlah yang terbaik dengan wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sah atau tidak sujud atas telekung? Bukan saya jawab dah soalan ni tu. Jawab dah. Jawab dah. Jawab dah. Jawab biar sekali lagi dia tanya. Okey. Lama dah ni soalan ni. Ada dua mazhab dalam masalah ni. Satu di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, sujud di atas kain yang berhubung dengan orang yang salat, bersambungan dengan orang salat, yang mana kain itu turut bergerak bersama dengan pergerakan dia, tidak sah di mazhab Syafi'i itu. Maksudnya kalau dia sujud atas telekung tu masa dia bangkit bergerak bersama dengan dia, tak sah. Tapi kalau telekung tu panjang, dia bergerak macam mana, telekung tak bergerak, terhampar, tak bergerak bersama dengannya, dibolehkan. Ada tafsir dalam mazhab ni, boleh saya ada tulis tentang hal. Karena dia kata kita sujud di atas juzuk daripada pakaian kita. Sama macam kita balut dai ni, kita sujud. Kopiah ni kita sujud. Jadi ni bergerak bersama kita, tak boleh. Inilah qaul mu'tamad di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di dalam mazhab yang lain, Ibn Qudamah Al-Maqdisi sebut di dalam Al-Mughni, dia menyatakan bahawasanya dalam qaul Malik dan Abu Hanifah, Atha dan Ishaq, dan salah satu daripada riwayat daripada Imam Ahmad, bahawasanya Abu Ya'la menyebut, dia nukilkan daripada Abu Ya'la, bahawasanya sujud di atas kain yang berhubungan dengan orang yang salat itu sah. Alasannya kerana hadis Nabi, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har. Wa idza la yastati' ahaduna ay yumakkina jabhahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Kami semayang bersama dengan Nabi masa panas. Apabila seseorang kami la yastati'u an yumakkina jabhahu minal ard, tak boleh nak sujud kerana panas, basata thawbahu, dia lapik kain dia, fasajada alaih, maka dia sujud atas itu. Okey, kita kena tahu, tuan-tuan, tak apalah orang Malaysia kaya, kain sebai duk ada kot tengok. Sahabat bukan banyak kain. Thawbahu menunjukkan kain yang ada pada diri dia. Kerana sahabat ni sebahagian dia selai kainnya.
Mana mereka pergi mana-mana duk bawa sejadah macam kita musim Covid? Tak ada. Mereka jalan. Artinya apabila mereka kata dia sujud atas kain dia, kain yang ada pada diri dia, sama ada serban yang ada pada diri dia, kerana dia bila panas ataupun pakaian yang ada, dia lapik, dia sujud atas itu. Benda tu ada pada diri dia. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Majmu' menyatakan bahawasanya hadis ini menjadi dalil bahawasanya kepada pihak yang menyatakan boleh sujud di atas kain yang ada pada diri orang yang salat. Maka kalau tuan-tuan tanya saya bersama dengan qaul yang kedua ni. Orang perempuan yang sujud di atas jadah dia sah sujud dia. Cumanya kalau dia tak ada keperluan nak sujud atas jadah dia, dia tak payah sujud atas jadah dia, sujud terus lah atas. Biasa keluar daripada khilaf. Maksud keluar daripada khilaf ni, semua mazhab kata okey. Tapi kalau dia dah beli telekung Siti Zainab ke mana, jadi dia dah besar sangat telekung dia tu, dia tersujudlah atas telekung Siti Zainab dia tu, jadi sahlah di atas majoriti para ulama yang menyebut. Kita solat musafir dan telah niat solat jamak, sampai di masjid azan sedang dilaungkan, bolehkah kita solat fardu mengikut imam berjemaah? Boleh ya? Kita niat nak sembahyang jamak, kita mari ke masjid ni, orang menunaikan sembahyang lah sehari, insya-Allah. Kita nak jamak takhir, ada dua keadaan. Satu ialah kita mampu untuk sembahyang dulu maghrib 3 rakaat, kemudian ikut imam sembahyang isya. Itu lebih baik kerana mengikut tertib di sisi sebahagian ulama. Kerana mereka kata ikut tertib waktu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia mengutamakan waktu, tuan punya waktu. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya kalau semua waktu isya, sembahyang isya lah tuan dia, sembahyang isya dulu baru sembahyang maghrib. Dalam mazhab Syafi'i dia macam tu. Mana-mana yang tuan-tuan buat sah solat berkenaan. Yang tak boleh, dia main-main, dia sembahyang berjemaah sama-sama dia, orang duk sembahyang, dia buat jemaah dulu sebelum jemaah yang betul. Lepas tu dia keluar, tak boleh. Tak boleh. Satu lagi, kalau sekiranya dia duduk dalam masjid, dia dah sembahyang, orang dah azan, dia tak keluar, dia sembahyang bersama dengan imam. Kalau dia dah sembahyang dah, jadikan sembahyang itu sebagai sunat, dia ikut imam. Kerana Nabi SAW, Abu Hurairah apabila tengok orang azan, seorang azan, dia keluar daripada masjid. Patutnya orang azan, kita masuk masjid, dia keluar, dia belah, dia nak pergi tempat lain. Abu Hurairah kata, wa amma hadha faqad asa Abul Qasim. Adapun dia ni telah menderhakai Abu Qasim, yakni telah menderhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyanglah untuk keluarkan daripada hal itu. Walaupun ada qaul perincian dalam hal itu, tapi tunaikan maksud hadis. Wallahu ta'ala alam. Selamat mengundi. Kalau ada gambar saya, tuan-tuan pangkas sekali. Sallallahu alaihi wasallam.